Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulihil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir fa inna taysira kullu 'asir 'alaika yasir. Allahumma taminna bil khair, Allahumma taminna bil khair. Allahumma taminna bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Assalamualaikum kepada Tuan Imam, bagi Datuk Musi, ashabul fadilah, para asatizah, tuan-tuan guru, tuan-tuan haji, puan hajah, sidang jemaah dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran pada Allah Subhanahu Ta'ala. Pada malam ini tuan-tuan dapat kita bersama-sama dalam siri kuliah maghrib kita membincangkan sebuah buku ataupun kitab yang disebut ataupun diterjemahkan dan diberi nama Kitab Tauhid, diparakui oleh Fakta Sains, iaitu karangan oleh Syekh Abdul Majid Aziz Az-Zindani. InsyaAllah tuan-tuan, pada malam ini kita masuk pada fasal yang keempat. Fasal yang keempat dalam membicarakan tajuk besar dia adalah bagaimanakah kita mengenali Allah. Ini satu soalan besar je tuan-tuan. Dan kalau nak disebutkan, tentu sekali lah tuan-tuan, ini satu soalan yang kalau dihuraikan oleh tuan-tuan guru, ustaz-ustaz kita yang lebih arif, pakar dalam bidang ni tuan-tuan, mungkin lebih mendalam perbincangannya itu. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan sama-sama lihat bagaimana apa yang bakal kita bincangkan dengan tajuk-tajuk kecil yang insyaAllah akan disusun dalam Kitab Tauhid ini. Baik. Jadi tuan-tuan, fasa yang keempat, tajuk besarnya adalah bagaimanakah kita mengenali Allah. Bagaimanakah kita mengenali Allah? Dengan soalannya, iaitu bagaimanakah kita mengetahui kewujudan Allah. Soalan dia disebut sini, bagaimanakah kita mengetahui kewujudan Allah. Baik tuan-tuan. Maka jawapan dia begitu. Sekiranya kita melihat sebuah kereta bergerak dari tempat yang jauh di hadapan kita, kemudian kita melihat kapal terbang yang terbang di langit, tentu kita percaya dan yakin bahawa ada pemandu yang memandu kereta dengan berhati-hati di jalan raya. Kita juga pasti bahawa kapal terbang tersebut mempunyai juru terbangnya. Dan dibawa satu soalan, bagaimanakah kita mengetahui kewujudan Allah? Maka pengarang penyusun buku kita ini, dia berikan satu jawapan dalam bentuk analogi. Biasalah tuan-tuan, biasanya kalau kita nak memudahkan untuk kita memahami tentang sesuatu yang kita tak nampak, maka dia berikan satu analogi, satu contoh yang kita nampak, untuk memudahkan kita memahaminya. Baik. Dia bagi satu contoh, iaitu kalau sekiranya kita melihat sebuah kereta bergerak dari tempat yang jauh di hadapan kita, maknanya kita nampak sebuah kereta daripada jauh lalu kemudian di hadapan kita. Ataupun kita melihat kapal terbang yang terbang di langit. Kita lihat kapal terbang itu daripada satu sudut ke satu sudut dia terbang, daripada satu arah ke satu arah dia terbang. Maka tentu kita percaya dan yakin bahawa ada pemandu yang memandu kereta dengan berhati-hati di jalan raya. Secara logik akal kita dapat menerima bahawa kereta yang bergerak itu tadi ada pemandunya. Kapal terbang yang terbang di langit itu, ada pemandunya. Ataupun kalau kita kata kapal yang di lautan itu ada pemandunya. Mungkinlah dalam konteks pada hari ini tuan-tuan, kita kata tak ada pemandu Ustaz, dia pakai sistem macam apa dia panggil, bullet train kan.
dekat Jepun tu, contohlah kan. Saya pun dan tengok dalam rencana dalam YouTube dan sebagainya pun nak tunjukkan betapa lajunya bullet train itu dengan kelajuan itu sudah ada sistem yang telah disusun ataupun dimasukkan dalam sistem yang mengatur ataupun menyusun pergerakan kereta api itu daripada satu tempat ke satu tempat dengan kelajuan dalam beberapa minit, dengan kelajuan dengan arah yang telah pun ditetapkan. Mana walaupun tak adalah pemandu mungkin kita kata secara fizikal, tetapi telah ada satu sistem yang telah dibuat oleh manusia bagaimana pergerakan kereta api itu boleh bergerak dari satu tempat ke satu tempat. Sama juga dengan drone kan, yang kita boleh remote daripada jauh pergerakannya itu. Maka sudah pastilah bila kita melihat kepada sesuatu itu yang bergerak, sudah pastilah kita percaya ada sesuatu, ada seseorang yang mengawalnya. Kalau dalam konteks kereta ada pemandunya, dalam kapal terbang tu ada pilotnya, kalau dalam kapal di laut tu ada jurumudinya kan? Jadi sudah pasti ada seseorang, sesuatu yang mengawalnya. Baik, soalan kedua, bagaimanakah kita begitu yakin kereta dan kapal terbang mempunyai pemandu? Dia buat contoh tuan-tuan. Itu yang saya suka untuk berkongsi tuan-tuan membaca buku ini, sebab dia bawa kepada kita kepada satu soalan-soalan yang mudah kita boleh berfikir dan kita boleh terimanya hadam satu persatu tuan-tuan. Bagaimanakah kita begitu yakin kereta dan kapal terbang itu mempunyai pemandu? Bila kita lihat bahawa kereta itu bergerak, kapal terbang itu bergerak, kapal di laut itu bergerak, kita kata ada pemandu ni kan, daripada satu arah ke satu arah. Kita berani confirm kata memang ada pemandu. Tak pernah sabuh tak ada pemandu. Jawapannya kerana sekiranya tiada pemandu yang memandu kereta tersebut, kita tentunya tidak akan melihat kereta tersebut bergerak dengan baik di atas jalan yang walaupun ia berbengkang-bengkok. Begitu juga sekiranya tiada pemandu kapal terbang yang memandunya, kita tidak akan melihat ia terbang dengan baik dari satu destinasi ke destinasi lain. Baik, dia buat satu analogi yang cukup mudah untuk kita faham. Maknanya kalau sekiranya kita percaya, kita boleh percaya bahawa kereta yang bergerak dengan kelajuan yang ataupun kita kata dengan kelajuan dengan arah yang betul, melalui jalan yang ada lurusnya, ada jalan yang dibeloknya, kemudian ada jalan bengkang-bengkoknya, tapi di jalan elok je kan. Sebab kita percaya bahawa kalau kereta itu tak ada siapa yang mengawalnya, sudah tentulah dia tidak akan bergerak dengan baik. Maknanya mungkin dia akan terbabas di jalan, mungkin dia akan sepatutnya jalan itu belok, di straight dan sebagainya. Begitu juga sekiranya tiada pemandu, maka kita akan dapat lihat bahawa kenderaan itu tidak mungkin akan bergerak dari satu destinasi ke destinasi lain. Maknanya kalau kita kata nak pergi ke Kuala Lumpur, daripada Ipoh Kuala Lumpur, ada jalannya. Ada jalannya. Saya pun dapat tahu juga dan sekarang ni dah ada jenis kereta yang boleh bawa kereta sendirilah. Maknanya kita boleh setting je, tetapkan daripada lokasi Ipoh ke KL. Jadi dalam sistem itu dah dimasukkan dia punya jalan itu seluruh Malaysia ni tuan-tuan, highway dan tak highwaynya, maka dia boleh detect jalan tersebut, dia akan ikut je jalan tu. Maknanya kalau kita tidur pun boleh sampai ke sana. Itu sampai secanggih itulah. Tapi nak sebutkan di sini bahawa walaupun mungkin bukan kita yang kontrol secara fizikal, tetapi macam kita sebutkan tadi bahawa dah pastilah ada sesuatu yang mengawalnya. Sama ada sistem yang diatur terlebih dahulu ataupun ada yang dikawal secara manual. Baik. Maka soalan yang ketiga, kalau begitu, dua soalan tadi tuan-tuan yang telah ditanyakan, kalau begitu bagaimanakah kita mengetahui kewujudan Allah? Kalau yang tadi soalan tadi dibuat analogi bagaimana kalau sekiranya satu kenderaan itu boleh bergerak dan bagaimana kereta itu boleh bergerak
mengikut kelajuan, mengikut arah yang betul. Jadi apa kaitannya analogi tadi dengan soalan besar yang nak kita tanyakan, bagaimanakah apa yang kita bincangkan tadi itu boleh membawa kita untuk mengenali ataupun mengetahui tentang kewujudan Allah? Jawapan itu, kita mengetahui kewujudan Allah kerana Allah adalah Tuhan yang menggerakkan matahari, bulan, bintang dan banyak lagi objek-objek samawi dekat langit sana. Dialah yang menukarkan malam dan juga siang. Dia juga yang mencipta segala makhluk di alam ini. Oleh itu, tidak dapat dinafikan lagi bahawa Allah itu wujud. Itu soalan yang kita tanyakan tadi itu telah dijawab dengan analoginya itu. Dengan bila kita melihat kepada alam ini, kita melihat kepada alam ini, bahawa kita melihat kepada matahari yang terbit dan juga terbenam. Contohnya tuan-tuan, kalau saya boleh kongsikan beberapa fakta yang menarik. Bumi kita ini tuan-tuan, bumi kita ini bergerak selaju 1670 km sejam di atas paksi dia. 1670 km sejam di atas paksinya. Maknanya bumi kita ni berputar di atas paksinya itu, putaran di atas orbitnya itu, yang melangkaui tuan-tuan, kalau kita hitung, maknanya pusingan itu mengambil masa 24 jam. Mengambil masa 24 jam, yang disitulah terjadinya siang dan juga malam. Terjadinya siang dan juga malam. Maka tuan-tuan, kalau kita lihat dalam konteks itu, yang tadi itu kita percaya bahawa setiap kenderaan yang bergerak itu ada pemandunya. Maka tuan-tuan, bumi yang kita sudah lihat ada siang dan malam, dalam konteks kita tuan-tuan di Khatulistiwa ni pula, siang dan malam kita dalam lingkungan 24 jam tu, 12 jam siang, 12 jam malam. Maka siapakah yang menggerakkan bumi itu berputar sehingga terjadinya siang dan malam? Bagaimanakah bumi itu bergerak dengan kelajuan 1670 km sejam di atas paksinya itu dengan baik, tidak terlalu kadang-kadang terlalu laju dan kadang-kadang terlalu perlahan, yang kalau sekiranya itu berlaku, sudah pastilah tuan-tuan, siang dan malam kita ni akan berubah jumlah waktunya. Kalau kita fikir logik akal, maknanya kalau siang dan malam, dalam konteks kita di Khatulistiwa lah dalam konteks kita di Khatulistiwa ni, siang dan malam itu dalam lingkungan 24 jam plus minus lah kita katakan. Jadi itu membuktikan bahawa bagaimana bumi ini bergerak dengan kelajuan yang sistematik, dengan kelajuan yang sekata. Dia membuktikan kepada kita bahawa tentu sekali ada sesuatu yang mengawalnya, pergerakannya itu. Bukan sahaja menciptakannya, bahkan mengawalnya, sehingga pergerakan itu menjadi begitu sistematik. Sehinggalah tuan-tuan, sejak daripada dulu, kita kecil dulu sampailah sekarang, apa yang kita dapat lihat bahawa waktu pagi matahari akan terbit dan ketika malam matahari akan terbenam. Itulah yang berlaku sejak daripada dulu sampailah sekarang, tuan-tuan. Nak membuktikan bahawa ada satu kuasa yang mengatur alam ini, yang mengatur itu dalam konteks kita di bumi. Kalau kita bincang dari sudut pergerakan matahari dan juga bulan, nanti insya-Allah kita akan sebutkan, maka kita akan jumpa lagi perkara-perkara yang menarik di situ. Baik. Jadi tuan-tuan, itu persoalan ataupun jawapan kepada bagaimana kita nak memahami analogi kereta dan juga kapal terbang tadi itu. Baik. Soalan seterusnya, tolong jelaskan dengan lebih lanjut. Dibawa tuan-tuan, satu soalan yang rasanya tak puas kalau kita kata bagaimana kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala itu boleh kita buktikan dengan melihat kepada bumi, lihat kepada matahari, bulan dan juga bintang. Jawapan,
Saya modify sikit dia punya apa yang telah ditulis oleh Syekh kita ni tuan-tuan. Dia beri satu analogi lain, bahawa kalau sekiranya kita kata yang telah kita lihat bahawa matahari, bulan, bintang-bintang ini bergerak dengan begitu teratur, itu semua adalah bukti bahawa adanya pencipta, adanya pengatur pada alam ini. Kalau dapat kita lihat tuan-tuan, yang tadi dalam tempoh 24 jam, kita pergi sikit tuan-tuan pada tempoh yang lebih panjang. Contoh sebulan. Sebulan. Ini kalau tuan-tuan masih ingat apa yang kita bincangkan dalam perbahasan ilmu falak dalam 2, 3, 4 tahun yang lepas. Dalam sebulan tuan-tuan, pergerakan bulan itu yang kita dapat lihat dengan fasa-fasanya. Malam ni tuan-tuan kita dah masuk hari ke-28. Esok pagi tuan-tuan cuba tengok di sebelah timur. Di sebelah timur kita akan dapat lihat bulan itu dalam fasa bulan tua. Dia bentuk sabit dan nipis tuan-tuan pada hari ke-28 daripada takwim qamariyah ataupun takwim hijrah. Dan tuan-tuan, esok nanti ni 28 hari bulan nanti, kalau kita kata dalam konteks ini 28 Zulhijjah. Esok nanti ni 28 Muharram. Esok nanti ni kita tengok 28 Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir. Tuan-tuan akan dapat lihat bahawa kedudukan dan juga fasa bentuk bulan itu sama. Pada 28 hari bulan tu bentuknya nipis seperti bulan sabit muda, tapi kita sebut sebagai bulan sabit tua ni. Bulan sabit tua. Di mana kita akan dapat lihat bahawa dia berada di sebelah timur. Ketika matahari nak terbit, maka ketika itu tuan-tuan bulan sabit tu akan terbit dulu. Nak membuktikan bahawa bagaimana sistem yang ada dalam pergerakan bulan itu tuan-tuan adalah satu sistem yang sangat menarik, dan pergerakannya itu adalah satu pergerakan yang sangat sistematik. Kemudian bila sampainya satu hari bulan, satu Muharram, satu Safar, satu Rabiul Awal, kita akan dapat lihat pula bahawa bagaimana akan munculnya hilal ataupun kedudukan anak bulan itu di sebelah barat. Ketika mana matahari dah terbenam, anak bulan akan ada di atas ufuk. Itulah yang akan berlaku tuan-tuan, dan telah berlaku sekian lama. Selalu juga saya buat satu contohnya tuan-tuan. Kalau sekiranya tuan-tuan biasa lihat formasi Buruj Orion ni. Buruj Orion yang selalu yang terkenal lah dalam konteks kita di Nusantara ni, antara Buruj Orion tuan-tuan yang ada 3 bintang dekat pinggang tu yang menunjuk kepada arah kiblat, kan? Menunjuk arah kiblat. Kalau kita lihat tuan-tuan, bentuk buruj itu telah pun dirakam dalam beberapa tamadun sebelum Masihi. Contohnya tuan-tuan, ada lukisan itu di Giza ataupun di piramid yang menunjukkan bentuk Orion itu, ataupun dalam bahasa Arab disebut Al-Baba tu, ataupun dalam bahasa Melayu disebut sebagai buruj belantik, kan? Cuma bentuknya itu sedikit berbeza. Nak buktikan tuan-tuan, katalah ada yang mengatakan tahun Mesir Purba ni 5,000 tahun sebelum Masihi, ada yang mengatakan tamadun Mesir ini 3,000 sebelum Masihi. Katalah, apalah, kita terimalah mana itu, kita rujuk pada ahli sejarah lah untuk menentukan bilakah tahunnya. Tapi nak mengatakan bahawa telah lama, bukan setahun, bukan 10 tahun, bukan 100 tahun. Tetapi tuan-tuan, bentuk buruj itu daripada dulu sampai sekarang sama. Yang kita tahu bahawa buruj ini adalah, formasi dia itu adalah terdiri daripada bintang-bintang yang pergerakannya itu bila kita lihat di langit itu bergerak selari sama, bentuknya sama. Maknanya kalau kita dapat lihat tuan-tuan bagaimana pergerakan bintang itu, pergerakan bintang dalam buruj-buruj itu bergerak, terbit, terbenam dalam bentuk formasi yang sama sejak sekian lama. Yang kita dapat lihat pada hari ini adalah formasi yang sama juga pernah dilihat pada tamadun Mesir Purba yang lalu.
Dan ada mereka jumpa juga tuan-tuan satu kata apa, nak kata artifak astronomi yang dikategorikan yang paling lama dalam sejarah dunia, menunjukkan bentuk bintang itu seperti Seven Sisters ataupun Pleiades. 7 bintang tu yang kita panggil 7 bintang adik-beradik. Bintang apa? Bintang Julai-Juli 7 apa ke nama? Cerita Piramli tu kan. Tu. Kemudian turun jadi orang Bunian dan sebagainya tu. Jadi 7 bintang ataupun Seven Sisters itu pun ada pernah dicatat tuan-tuan dalam satu artifak yang ditemui dan disebutkan bahawa itu adalah artifak astronomi yang paling awal dalam sejarah astronomi yang ditemui pada hari ini. Dah ada bentuknya, dan kalau tuan-tuan tengok dekat langit kita masih ada lagi Seven Sisters itu dekat burus Taurus, burus lembu tu. Jumpa burus Taurus tu, jumpalah burus Seven Sisters tu. Dia bentuk dia macam bentuk empat segi, macam bentuk apa kita kata layang-layang tu. Sampai sekarang ada. Nak buktikan bahawa tuan-tuan bagaimana alam ini telah bergerak dengan begitu sistematik sejak sekian lama. Tentulah kalau yang tadi kita katakan bahawa alam kereta yang boleh bergerak dengan begitu baik, berhenti pada tempatnya, bergerak pada tempatnya, dan kemudian ada arah di mana dia lurus, ada jalan yang ketika dia bengkok, kita percaya bahawa tentu ada yang mengawalnya, pemandunya. Maka dalam konteks kita lihat kepada alam ini yang telah bergerak dengan begitu sistematik, adakah kita boleh menerima untuk menyatakan bahawa pergerakan alam ini tidak ada yang mengawalnya? Tidak ada sesuatu yang mengawalnya, tidak ada sesuatu yang mentadbirnya. Maka sudah pastilah tuan-tuan, akal kita yang boleh menerima ataupun yang boleh berfikir ini boleh akan menyatakan bahawa tentu sekali ada sesuatu yang mengawalnya. Dan itulah bukti bahawa kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Satu lagi tuan-tuan. Dia sebut sini, dia kata cuba lihat kepada perjalanan matahari. Perjalanan matahari itu pun menarik juga tuan-tuan. Sebab kalau kita dapat lihat tuan-tuan, perjalanan matahari ni dia ada rumah yang dilalui, yang kita sebut sebagai burus ataupun zodiak. Bahasa orang putih kan, burus ataupun zodiak. Burus ini kalau dalam bahasa Arabnya tuan-tuan juga dinamakan sebagai istana. Istana. Dalam konteks kita di bumi ni, kita dapat lihat bahawa matahari itu ada pergerakan dia, terbit, terbenam daripada timur ke barat. Tapi tuan-tuan, pergerakannya itu sebenarnya dia tidak bergerak secara rawak, suka hati dia nak gerak belah sini ke belah sini ke. Dia memang terbit terbenam daripada timur ke barat, tetapi pergerakannya itu tuan-tuan dilatari oleh apa yang kita sebut sebagai 12 burus. Dan itu tuan-tuan telah dirakamkan bukan dalam tempoh 10 tahun, bukan tempoh 100 tahun, bahkan telah ribuan tahun. Macam yang saya sebutkan tadi, bila dirujuk kepada artifak manuskrip lama yang ditemui tuan-tuan, maka bila dilihat bahawa perkara yang sama kita boleh rekod pada hari ini, bahawa matahari itu melalui, ada laluan dia sebenarnya, ada laluan dia dengan burus Aries-nya, burus yang kita sebut zodiak tu lah, 12 jenis zodiak tu lah, Aries-nya, Sagittarius, Libra, Scorpio, itu semua tu, yang 12 tu, itu sebenarnya adalah road, jalan yang dilalui oleh matahari. Maka sejak daripada dulu sampailah sekarang tuan-tuan, matahari ada road atau ada jalan yang dilaluinya. Dia tidak istilahnya apa, berganjak kepada burus yang lain. Walaupun ada pergerakan daripada burus Hamal sekarang ni, bulan 3 dia berganjak kepada burus yang ke depan lagi, itu ada perbahasannya lah. Okay, tak apa, itu kita tinggalkan. Tetapi nak mengatakan bahawa pergerakannya masih berada pada 12 burus itu, sejak daripada dulu sampai sekarang, untuk membuktikan bahawa alam ini betul ada yang mengaturnya, alam ini betul ada yang mentadbirnya, yang menguruskannya. Tentu sekalilah
itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang mana kalau kita lihat dalam Quran di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Surah At-Tur ayat 35 hingga 36. Yang bermaksud am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Mengapa mereka tidak beriman? Adakah mereka telah tercipta dengan tiada yang menciptanya, atau adakah mereka yang mencipta diri mereka sendiri? Ni tuan-tuan, Allah Ta'ala tanya satu soalan yang paling asas tuan-tuan. Satu soalan yang paling asas tentang penciptaan sesuatu, sama ada manusia ataupun alam ini. Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Adakah mereka yang menciptakan langit dan bumi itu? Sudah tentu tidak. Bal la yuqinun, bahkan mereka adalah orang yang tidak meyakini kebenaran apa yang mereka pernah mengakuinya. Baik. Maknanya kalau kita dapat lihat di sini tuan-tuan, antara bukti kewujudan Allah Subhanahu wa taala ini yang kalau kita boleh perhatikan adalah bagaimana penciptaan as-samawat dan juga al-ard, iaitu langit dan juga bumi. Langit dan juga bumi. Bila sebut langit dan juga bumi tuan-tuan, kita nak bahas panjang lah, tapi tak apa, kita tengok pula kat bawah ni. Okay, baik. Kemudian tuan-tuan, pengarang kita bawa pula kepada satu soalan, iaitu bagaimanakah kita mengetahui sifat Allah? Bagaimanakah kita mengetahui sifat Allah? Yang tadi kita dah tahu bahawa Allah itu pasti wujud. Allah itu dari sudut akalnya perlu wujud. Sebab bagaimana alam ini bergerak kalau tidak ada pentadbirnya? Bagaimana alam ini boleh wujud kalau tidak ada penciptanya? Tentulah ada penciptanya, maka ketika itu kewujudan Allah itu dari sudut hukum akalnya mesti ada. Kemudian yang kedua, kita nak tengok pula bagaimanakah kita mengetahui sifat Allah, nak kenal kepada Allah. Maka dijawab, kita mengetahui sifat Allah dengan, tuan-tuan, yang pertama, berfikir tentang makhluknya. Berfikir tentang makhluknya. Yang pertama, maknanya melalui jalan berfikir kita boleh kenal Allah. Dan yang kedua, melalui ajaran para rasulnya. Ini menarik tuan-tuan. Sebab bila kita gabungkan keduanya ni, iaitu akal dan juga naqal. Akal, kita berfikir dengan melihat kepada ayatul manzur. Naqal, kita membaca, melihat kepada apa yang telah disampaikan kepada kita oleh baginda Nabi SAW, daripada apa yang boleh kita baca makruh, iaitu Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi yang mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sinilah tuan-tuan, sekali lagi Allah Taala menyebutkan antara bukti dalam surah Al-Jasiyah ayat 3 dan 4. Allah Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna fis samawati wal ardi la ayatil lil mu'minin wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabbatin ayatun liqaumin yuqinun. Inna fis samawati wal ard, sesungguhnya pada langit dan juga bumi itu, sekali lagi tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut langit dan juga bumi, la ayatil lil mu'minin, ada tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Allah bagi orang yang beriman. Wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabbah, dan pada kejadian diri kamu sendiri ni, pada kejadian kita ini sendiri pun ada bukti bahawa kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yabuthu min dabbah, dan segala binatang yang dibiarkan, ayatun liqaumin yuqinun, semuanya itu adalah tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Allah Ta'ala bagi orang yang meyakininya. Maknanya tuan-tuan, antara jalan lagi yang kita nak lihat di sini, bagaimana dalam Al-Quran sendiri, surah Al-Jasiyah, Allah Ta'ala suruh kita lihat kepada langit dan juga bumi. Sebab itulah tuan-tuan ya, sekali-sekala bila kita lihat kepada
langit kita ini dengan bintang-bintang yang bertaburan, tuan-tuan ya. Pengalaman kami lah, tuan-tuan, yang terlibat dalam bidang falak atau bidang astronomi ni, tuan-tuan. Allahu Akbar. Dekat Semenanjung ni, tuan-tuan, ada 2-3, rasa tak boleh lawan lah di sebelah Sabah Sarawak tu, sebab di sebelah Sabah Sarawak tu masih banyak lagi kawasan-kawasan yang gelap, maksudnya tidak dicemari oleh cahaya-cahaya lampu dan sebagainya, bangunan-bangunan tinggi yang ada cahaya, yang kadang-kadang suasana itu menyebabkan kita tak nampak langit yang ada dekat atas ni. Tapi mungkinlah, tuan-tuan ya, waktu tuan-tuan Haji, ibu-ibu, ayah-ayah saya di sini, waktu zaman kecil-kecil dulu kan, kita dapat lihat bagaimana gelang ataupun tepi Bima Sakti. Kalau tuan-tuan nak tengok, masih ada. Kalau pergi kat Pantai Pasir Panjang, sebab kami tengok anak bulan tu, masih boleh nampak. Waktu malam kita akan nampak galaksi Bima Sakti tu dengan ribuan, jutaan bintang dah, tuan-tuan. Jutaan bintang. Baru ni viral lah dalam medsos, media sosial, tuan-tuan. Satu gambar yang diambil oleh teleskop ataupun kita sebut mudah teleskop lah, atau kamera yang dipasang dekat James Webb punya, dulu antara teleskop yang digunakan oleh banyak pihak adalah teleskop Hubble. Dia ambil gambar-gambar yang sangat menarik, tuan-tuan. Yang terbaru ni ada satu gambar yang diambil oleh James Webb. Ini teleskop yang berada dekat angkasa, bukan dekat bawah ni, tuan. Teleskop dekat angkasa. Sudut yang diambil tu, tuan-tuan, sudut yang diambil tu hanyalah satu sudut yang kalau kita ikut saiznya itu adalah seperti sebutir pasir. Dia punya angle, tuan-tuan, adalah seperti sebutir pasir. Angle itu bukan wide angle itu, tuan, tapi angle yang diambil itu hanyalah satu sudut yang terlalu kecil. Bila gambar itu dianalisis, tuan-tuan, dengan kamera yang bukan kamera yang memang dia punya pixelnya sangat tinggi dan punya sensitif dan sangat tinggi lah, tuan-tuan ya. Ini bukan cerita ratus-ratus, ini cerita pasal bilion-bilion ni. Bila diambil, dianalisis, tuan-tuan, satu sudut saja dekat langit luar sana, tuan-tuan, dia punya angle tu, sudutnya itu hanyalah satu gambaran yang kita beritahu dalam kalau kita bahasa mudah kita kata hanya dalam satu ruang seperti sebutir pasir, dia punya angle itu. Tetapi bila ada analisis, dia besarkan, tuan-tuan, dia besarkan, rupanya dekat situ, tuan-tuan, kita kata apa ya, kalau bahasa kita kata bersepah, tuan-tuan, galaksi dekat situ. Galaksi. Satu galaksi dalam lingkungan 100 hingga 400 juta bintang. 100 hingga 400 juta bintang. Dan dekat satu ruang angle itu, yang lingkup besarnya itu hanyalah dalam sebutir pasir. Tuan-tuan boleh search. Kalau saya salah, boleh search, tuan-tuan. James Webb punya teleskop yang baru dihantar, tuan-tuan, telah mengambil satu sudut dekat angkasa sana, tuan-tuan, gambar yang sangat menarik bila kita analisis, nak menunjukkan bahawa satu sudut dekat ruang angkasa ni yang dulunya kita anggap bahawa tak ada apa kat situ, dia gelap, nampak macam yelah adalah apa cahaya-cahaya sikit-sikit, tetapi rupanya dekat sudut itu, tuan-tuan, mempunyai ataupun terdapat ratusan galaksi. Satu galaksi ada 100 hingga 400 juta bintang. Jadi, tuan-tuan, bila kita melihat kepada apa yang ada dekat langit sana, maknanya kita di bawah ini, tuan-tuan, akhirnya mengatakan bahawa ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Bila kita lihat apa yang Allah Ta'ala ciptakan dekat langit sana itu, membuktikan bahawa akhirnya subhanak, maha suci engkau ya Allah. Itu kata-kata yang diucapkan bila kita melihat sesuatu yang menakjubkan, yang membuktikan bahawa diri kita ni terlalu
kerdil, diri kita ni terlalu kecil. Itu baru kita bincang dari sudut luas, tak bincang dari sudut besarnya lagi. Besarnya lagi kan. Kalau kita kata matahari kita ni besar, tetapi tuan-tuan, matahari kita ni rupanya dalam salah satu bintang yang kategorinya hanyalah bintang kerdil. Kalau planet kita bumi ni kita rasa dah besar, rupanya kalau kita bandingkan dengan planet-planet dalam solar system kita ni saja pun, dengan Jupiter pun tuan-tuan, kita ni terlalu kerdil. Ibarat kata apa? Ibarat macam kita ni bawa kereta kecil tuan-tuan, lalu tepi lori je kan? Bukan dilanggar, kena angin pun dah jatuh. Begitulah tuan-tuan kan? Itu dalam solar system kita, tak cerita lagi yang di luar. Yang di luar kan? Kalau bandingkan bumi kita ni dengan matahari pula kan, yang matahari tu dia panggil apa ni, sunspot tu kan, yang titik-titik hitam dekat matahari tu tuan-tuan. Titik-titik hitam tu, yang dot itu tuan-tuan, saiznya itu adalah jauh lebih besar daripada bumi kan? Jauh lebih besar daripada bumi. Nak membuktikan bahawa akhirnya apa yang dapat kita lihat, bahawa apa yang Allah Ta'ala sebutkan, bahawa di langit sana itu, inna fis samawat wal ard, tinggi sangat lah. Tengok yang di bawah lah. Tengok di bawah lah kan. Bagaimana Allah Ta'ala menciptakan apa yang ada di bumi ini pun sebenarnya sudah cukup untuk membuktikan la ayat. Semua itu adalah tanda-tanda kebesaran, keagungan, keesaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi orang yang beriman, dan juga liqaumin yuqin, orang yang meyakini. Okey, baik. Saya nak pergi kepada satu soalan lagi tuan-tuan sebelum kita berhenti. Bagaimanakah kita mengetahui sifat Allah dengan berfikir tentang makhluknya? Okey, yang tadi tuan-tuan, kalau sekiranya kita sudah tahu tentang kereta, bagaimana kereta itu dibuat, maka sudah tentulah orang yang membuat kereta itu mempunyai besi. Kalau sekiranya kereta itu ada cerminnya, sudah tentulah orang yang membuat kereta itu mempunyai kaca. Kalau kereta tadi tuan-tuan dia ada wiring, sudah tentulah orang yang membuat kereta itu ada sistem pendawaian dan sebagainya. Kalau sekiranya kita faham bahawa bagaimana komponen kereta itu boleh terbentuk, sudah tentulah kita tahu bahawa kepakaran orang yang membuat itu tentulah sekali dia pakar dalam membuat kereta tersebut sehingga kereta itu boleh berjalan baik. Dan apa yang lebih menarik, bila apa yang diciptakan itu bukan sekadar satu ciptaan, tetapi ia adalah satu ciptaan yang menakjubkan. Itu tuan-tuan. Maknanya kalau kita melihat sebuah kereta tuan-tuan, apa nama, saya duk search dalam internet, cari apa kereta yang paling mahal dalam dunia. Dunia dalam kalau kita banding-banding, dia kata ada satu jenis kereta tuan-tuan yang saya pun tak pernah tengok tuan-tuan dengan biji mata depan mata ni tuan. Kereta namanya Bugatti Veyron. Datuk saya pun tak pernah tengok depan mata tuan-tuan, Bugatti Veyron kan. Untuk tuan-tuan mungkin pernah naik, wallahu a'lam tuan-tuan. Harga dia pun dia kata ni harga, mungkin harga lama kot. Harga dia dekat kalau kita convert dalam USD, harga dia lebih kurang dalam 4 juta USD. Kereta tuan-tuan, bukan rumah kan? Dia punya top speed dia, ini kaki kereta ni, top speed dia tuan-tuan 431 km sejam. 431 km sejam. Tuan-tuan tekan minyak dalam 2.2 second, dia boleh naik sampai 100 km. Kan? Ini kereta yang dikatakan kereta yang paling mahal, dan dia ada version-versionnya pula lah tuan-tuan. Katanya ada sebuah dua dekat Malaysia ni tuan-tuan. Okay. Kalau kita kata kita lihat kereta ni tuan-tuan, bukan sahaja dicipta, tetapi kalau kita tengok dengan kelajuannya, dengan dia punya sistemnya, sangat menakjubkan. Sudah tentu kita katakan bahawa bagaimana orang yang menciptakan ini. Baik, nanti kita akan buat analogi pula. Kalau tadi kita takjub dengan kereta tadi, bagaimana pula kita akan takjub dengan pencipta
alam yang kita duduk ini. Nanti insya-Allah kita akan sambung dalam siri kuliah yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Saya berhenti pada soalan yang akan kita bincangkan nanti. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma iftah alaina fathul arifin warzuqna fahman nabiyyin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim ya fattah ya 'alim. Tahawwalna fathul arifin sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi